Ya, bilang dulu ya, kejap ya. Baik-baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kita boleh mula terus ke Ustaz? Tapi Boleh. dah marah. Kan Isya lambat, Ustaz pun baru balik surau apa? Itulah. Isya dah lambat sekarang. Okey, tak apa Ustaz, boleh mula terus. Ustaz, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, jujurnya saya ingat hari ni semua orang nak cuti. Jadi saya pun tak tanya apa-apa lah. Jadi kita duduk surau pun tadi, relax-relax lah. Okeylah. Baik, insyaAllah hari ini kita masuk amalan yang ke-30. Dan saya ingat dalam 2 ke 3 pertemuan lagi kita akan khatam lah buku kita ini, insyaAllah. Baik, amalan ke-30 juga satu isu yang agak baru sebenarnya di negara kita ni. Walaupun ia sudah sekian lama berlaku, iaitu amalan melangsungkan perkahwinan ataupun akad nikah lebih tepat ya, di masjid ataupun surau, kerana di sana sebahagiannya beranggapan masjid dan surau ni memberi ialah tempat Baitullah kan, rumah Allah. Di sana ada tanggapan bahawa tempat yang molek, tempat yang bagus, maka di akad nikah dan seumpamanya. Betul lah. Pada asalnya masjid itu tempat yang ada berkatnya, tempat yang kita katakan Baitullah dan inilah dan seumpamanya. Namun saya sendiri ya, ahli keluarga, dan saya pernah berkhidmat di surau, di masjid dulu, di Masjid Osama bin Zaid. Kalau sama pernah pergi ke di section 5 Wangsa Maju di atas bukit tu, saya berkhidmat di situ seawal-awal masjid itu dibuka 2009. Jadi masjid tu antara masjid yang tercantik lah. Dia tinggi apa semua. Bawah tu memang tempat orang buat majlis kahwin, sebab dia bawah masjid dia tinggi bukit, bawah tu dia macam dewan terbuka. Namun masalah yang kami hadapi ketika itu, setelah ramai orang menggunakan ruang solat untuk melakukan majlis akad nikah. Isu yang pertama, kami duk bincang sama kami lah masa tu, introduction sikit. Bila tengok yang mari tu, Masya Allah lah. Yang datang tu, Allah, dia punya, yalah datang kenduri kahwin kan. Takkan nak pakai selekeh. Mestilah cantik. Satu.
Yang keduanya dalam ramai-ramai itu, kalau wanita, of course lah kami terfikir, barangkali dalam ramai ini ada yang uzur ataupun tidak. Satu. Yang keduanya, biasanya selepas akad nikah tu akan berlaku apa dia? Akan berlaku program ambil gambar, takat gambar. Dan saya pernah tengok saudara saya sendirilah. Dipanjatnya tempat khutbah imam tu. Laki bini pergi duk posing atas tu, kameraman duk berguling kat bawah ni. Saya tepuk dahi. Masya Allah. Jadi banyaklah isu-isu yang menunjukkan tak sesuai. Dan kemudian imam kami mengambil tindakan yang bijak. Kemudiannya kami bertegas, lepas itu majlis akad nikah tidak lagi dibuat dalam ruang solat. Siapa yang nak buat di masjid boleh, tapi tidak lagi dibuat di ruang solat. Dibuat di sayap ataupun bahagian luar dewan solat, satu tempat khas yang dihias cantik, memang untuk akad nikah. Itu pentadbir masjid yang bijak lah. Bos saya lama lah, Ustaz Mursyidi Abdul Hamid. Bila buat begitu tu, dan kami pesan, kalau nak ambil gambar pun, paling daring sekali pun, bukan dalam ruang solat. Sekitar-sekitar itu saja. Sebab mereka nak suasana corak dalam masjid tu cantik kan. Tapi yang tak tahannya berguling-guling dalam tu, aduh. Jadi banyaklah adab-adab masjid yang tak terjaga. Itu antara isunya. Dia bukan isu boleh tak boleh akad nikah di masjid tu, memang tak ada masalah. Nanti kita akan tengok perbahasan macam mana. Cuma isunya lagi ada beberapa faktor-faktor sampingan itu. Yang menyebabkan yang sepatutnya kita nak akad nikah di masjid dengan tujuan nak dapat keberkatan apa semua, akhirnya jadi kita sedikit mengguriskan beberapa adab dalam masalah di masjid dan seumpamanya. Dan saya fikir salahlah kalau siapa beranggapan siapa menikah di masjid berkat dan semogalah perkahwinan tu berkekalan sampai ke akhir hayat. Tengok-tengok tak dapat 2-3 bulan bercerai elok je. Maksudnya bukan itu faktor akhirnya keluarga suami isteri itu jadi bahagia apa semua. Bukan faktor akad nikah di masjid ataupun tidak. Kalau nak tanya statistik tu berapa ramai yang kahwin di masjid elok-elok bercerai. Dan berapa ramai yang tak kahwin di masjid ataupun tak akad nikah di masjid, di rumah pihak perempuan contohnya, kekal sampai akhir hayat dan seumpamanya. Maksudnya bukan itu faktornya. Tapi kalaulah orang nak buat tu kerana luas, ramai saudara datang mudah, lepas tu suasana pun cantik, apa pun tak ada masalah. Cuma tadi memang kena jaga sungguh. Kena pesanlah wanita-wanita yang uzur apa semua tu, memanglah ada pandangan mazhab kata boleh. Sebab itulah setengah, tapi dalam mazhab Syafi'i ketat bab ni, tak bagi ketat. Cumanya setengah ulama sedikit longgar membenarkan kalau tak masuk dalam dewan solat. Boleh masuk dalam bangunan masjid. Kalau di masjid kita di Bandar Cahaya Cahaya Masjid Cahaya Iman. Masjid Cahaya Iman. Cahaya Iman kita tu kan ada yang kat luar-luar tu. Kalau sekitar itu sedikit longgar para ulama, sebahagian ulama kata bolehlah di situ. Yang tak bolehnya lalu di dalam tempat ataupun dalam dewan solat yang orang duduk semayang tu. Begitu sedikit nak buka tapi masih lagi tegas dalam bab itulah. Baik, ala kulli hal kita tengoklah perbincangan yang Ustaz Sabit kita bahaskan dalam buku dia ni. Mungkin dia akan ada sama dengan apa yang saya dah bagi mukadimah tadi, dan mungkin dia akan datang bawakan pandangan yang sedikit berbeza. Wallahu a'lam. Kita tengok dulu. Baik, melangsungkan pernikahan di masjid. Kebiasaan yang kita dapati masyarakat Melayu akan menjadikan masjid sebagai tempat untuk melangsungkan akad nikah, katanya. Adakah perbuatan atau kebiasaan masyarakat ini merupakan satu kesalahan dan terdapat tegahan daripada syarak? Seingat kita, Rasulullah SAW kahwin di mana? Pernah tak tanya ustaz-ustaz yang mengajar sirah? Saya pun baru terlintas nak tanya. Mungkin boleh tanya Ustaz Luqman Makhtar. Ketika Rasulullah kahwin dengan Aisyah tu, akad nikahnya di mana?
ketika bukan Aisyah, yang ni sebelum tu dengan apa? Khadijah. Sebab masa kahwin Khadijah tu masih zaman jahiliyah, belum Islam lagi. Sebab itulah kemudian bila dah Islam, maksudnya amalan orang Islam ketika zaman Rasulullah di Madinah tu, adakah ada sebahagian sahabat yang berkahwin di Masjidin Nabawi, ada ke tidak? Gitu ya. Menarik juga, saya pun baru terlintas nak tanya soalan, nak cari jawapan pada soalan itu ya. Macam saya terlintas, yang saya masih lagi cari jawapan, bila Rasulullah pindah ke Madinah dan menjadi Perdana Menteri lah pemerintah Madinah tu, Rasulullah ada kuasa legislatif, Rasulullah ada kuasa law, undang-undang. Adakah Rasulullah mengarahkan orang bukan Islam supaya menutup kedai-kedai arak ataupun kedai-kedai minum arak ataupun maksudnya itulah di Madinah? Adakah Rasulullah melarang langsung? Sebab arahan untuk mengharamkan arak turun secara tadarruj, secara berperingkat. Peringkat awal kan sahabat masih lagi duk minum sebahagian lah. Dan ada yang sampai tak boleh nak solat, berdiri jatuh. Kemudian tu ayat kata ni, akhirnya haramkan terus. Bila haram tu, sahabat-sahabat semua tuang arak di jalan-jalan Madinah, sehingga disebutkan jalan-jalan Madinah ketika itu penuh dengan limpahan arak lah. Betapa patuhnya sahabat bila iman dah mantap, datang layak apa pun akan ikut. Tapi kemudian, saya sedang mencari jawapan juga lagi, adakah Rasulullah menggunakan kuasa dia sebagai pemerintah ketika itu, menghalang non-Muslim, Yahudi, Nasrani, dan juga mungkin Majusi, yang berada di Madinah dan sekelilingnya, untuk tidak, kalau kita hari ini macam kelab malam apa semua, ni lah tempat-tempat juara lah. Macam saya sedang masih lagi ialah kita pun membaca tidak banyak yang sebanyak-banyak betul. Masih ada maklumat yang masih lagi perlu kita rujuk pada pakar bidang lah kan. Dia mungkin ibu-ibu juga mungkin boleh tanya ustaz-ustaz yang mahir dalam bidang sirah dan seumpamanya tentang perkara tersebut. Just untuk maklumat tambahan, kita terfikir kan, bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan non-Muslim yang sebahagian daripada tradisi mereka minum arak. Tapi sebenarnya kalau ikutkan, kalau Yahudi yang sebenar, ataupun Yahudi yang duduk di Madinah tu, kalau mereka Yahudi yang masih 80% kita kata berpegang kepada ajaran Yahudi betul, dan juga Nasrani yang berpegang pada Injil yang betul, yang walaupun sudah ada tahrif, penyelewengan 20-30% kita katakan, mungkin mereka termasuk golongan yang tidak juga terlibat dengan minum arak apa semua ni. Wallahu alam. Itu satu benda yang bila kita baca sirah kita tak bagi perhatian. Just saya nak timbulkan soalan supaya mungkin kita boleh aktif cari jawapan sikit lah lepas ni. Baik. Balik pada perbincangan. Hal ini kerana ada sebahagian orang menganggap kebiasaan masyarakat ini seperti meniru kebiasaan orang Kristian yang mengadakan upacara pernikahan di gereja. Adakah tanggapan itu betul? Berat juga ni. Dia kata, apa kahwin di masjid ni? Macam orang Kristian kahwin di gereja je. Kita pun tak setujulah dengan tanggapan yang agak ekstrim ini ya. Agak-agak keras ini. Sebelum kita melihat perbahasan ulama dalam hal ini, soal di mana akad nikah dilangsungkan, ianya adalah suatu yang bersifat adat. Justru dari sudut hukum asalnya, akad pernikahan yang dilangsungkan di masjid adalah harus. Harus. Hukum asalnya harus. Akad nikah tu, kalau nak kahwin, dia wajib lah. Sebab nak kahwin tu, kalau tak adilah kahwin, tak ada akad tu, rukun. Tapi tempat nak akad nikah tu di mana? Tempat nak akad nikah tu di mana? Jadi kata ustaz kita ni, akad pernikahan dan akad ni, akad, dia sama dengan perkataan aqadah, i'tiqad, aqidah. Itulah perkataan dia akad, ikatan. Ikatan. Akad nikah, ikatan antara lelaki dan perempuan lah untuk mengesahkan pernikahan itu. Itulah aqadah. Dia terikat di situ. Terikat secara by law ke, by syariah lah, by Islam, by syariah law di situ. Jadi diikatlah kita, suami mengikat isteri, isteri mengikat suami. Itulah cerita dia.
Dan ikatan itu boleh dileraikan ataupun tidak? Bolehlah. Boleh. Agama membenarkan apabila ada keperluan yang mendesak. Ada dia punya syarat-syarat dan seumpama. Dan hadis yang menyebutkan bahawa antara benda yang dibenci oleh Allah sehingga bergegar arasy apa semua adalah talak. Sebahagian hadis itu adalah palsu. Tapi talak tu betul lah, agama tak suka. Tapi ada hadis yang masyhur, kadang-kadang orang Melayu kita duk pakai lah, jangan bercerai nanti bergegar arasy Allah, dia kata. Sebahagian besar daripada hadis yang bersifat begitu adalah palsu. Talak adalah satu jalan penyelesaian masalah yang halal. Rasulullah ada mentalakkan isteri dia. Ini bukan saya mempromosikan untuk bercerai, tapi nak bagi faham kata talak ni bukanlah satu benda yang hina sebagaimana masyarakat kita memandang orang yang bercerai. Bahkan salah seorang guru saya berpisah dengan isteri dia dengan baik. Dan mereka kemudian masih lagi berinteraksi sebagai kenalan. Maksudnya, tapi dalam masyarakat kita ni, talak itu dinisbahkan dengan satu perbuatan yang mesti bergaduh. Itu masalah. Isunya bila bercerai kena bergaduh. Itu. Sebenarnya kalau dah kemuncaknya memang tak boleh bersama apa semua, masing-masing pun ada orang lain apa semua. Nak buat apa lagi? Bincang elok-elok, ginilah. Kita pun gini. Bercerailah dengan elok, berpisahlah dengan elok. Dan alhamdulillah saya macam teruja, bukan teruja, maksudnya bila tengok, saya tanyalah guru saya tu, macam mana ustaz manage benda tu? Dia kata, yalah, kena bincanglah. Isunya bila tak berbincang, kutuk mengutuk, hina menghina. Kita orang lelaki, kita ambil perempuan tu, bila kita nak jadi isteri kita, kita minta dengan baik daripada mak ayah dia. Maka bila kita nak lepaskan kerana dia minta ataupun kita sendiri nak lepaskan, maka buatlah dengan cara yang baik juga. Saya kata, ya juga ya. Maksudnya, tapi persepsi masyarakat kita bila bercerai mesti bergaduh, mesti berbalah, mesti dia kata kutuk mengutuk, hina. Jadi itulah yang tidak dana lagi tak bagus bila dah ada anak. Kalau tak ada anak tu okeylah lagi. Nah, lantaklah masing-masing. Begitulah keadaannya. Ini bukan satu promosi tapi nak bagi alignment, kefahaman tentang bahawa talak ni bukanlah satu benda yang kita kata hino-dino, jijik dalam Islam, tidak. Ianya adalah salah satu jalan untuk menyelesaikan masalah yang sangat kritikal bila dalam perkahwinan, bila tidak ada lagi persefahaman dan seumpamanya. Begitu. Bahkan wanita berhak untuk meminta mahkamah syariah membubarkan perkahwinan mereka sebagaimana lafaz ta'liq dalam kita punya akad nikah apa semua itulah, ada lafaz ta'liqnya di situ ya. Ini ramai juga wanita yang tak aware tentang perkara ini. Dia ditinggalkan, adalah 2-3 orang tu cerita pada saya lah. Bukan dia cerita, maksudnya sampai cerita tu bahawa suami tak balik 2 tahun dah kahwin lain apa semua. Lepas tu kita kata tunggu apa lagi, pergilah mahkamah. Kalau dah memang dia tak bagi nafkah langsung apa semua, anak pun tak bercara, duit pun tak bagi apa semua, nak tunggu apa lagi? Ke sayang lagi? Itulah ustaz, sayang lagi. Nanti bapa tunggu di situ. Lepas tu kalau nak selesai macam mana? Pergi mahkamah, dapatkan konsultasi. Kita boleh bayar RM1 saja kan? Tebuh talak tu. Lafaz ta'liq tu. Jadi wanita pun kena bijaksana memahami dia punya hak dalam bab ini. Baik, balik pada tajuk kita. Sebelum kita melihat perbahasan ulama dalam hal ini, soal di mana akad nikah dilangsungkan, ianya adalah suatu yang bersifat adat, bukannya satu rukun. Adakah rukun nikah? Kena antaranya syarat sah nikah apa dia? Kena menikah di masjid? Tak ada, tuan-tuan. Kena menikah di surau? Tak ada. Rukunnya apa dia? Pengantin lelaki, pengantin perempuan saksi, dan akad nikah. Tapi janganlah mudah-mudah sangat. Wali Ustaz, wali. Wali, dia tinggal pula wali. Wali tu. Baik, seterusnya. Tidak dilarang sehinggalah terdapat dalil yang menengahnya. Harusnya al-aslu fil asya' al-ibahah.
kaedah fiqh kata al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal bagi segala perkara itu adalah harus. Sehinggalah ada dalil yang menegahnya. Makanlah apa benda pun boleh belaka. Harus. Tapi bila turun dalil, apa dia? Wala ta'kulur riba. Itu riba pula, bukannya makan. Itu bab riba. Jangan makan lahmul khinzir, daging babi. Maka haramlah daging babi. Tapi dalam bab ibadah, semuanya haram, melainkan ada dalil suruh buat. Dia berbeza. Dalam urusan keduniaan, semua boleh belaka, sehingga ada dalil yang menegahnya. Semua boleh buat, semua boleh makan, semua boleh minum, sehingga ada dalil kata tak boleh minum arak, tak boleh makan babi, contoh jelaslah Quran. Yang lain boleh belaka. Tapi dalam masalah ibadah khusus, solat, puasa, zakat, haji, diharamkan al-aslu fil ibadah tahrimun. Asal dalam ibadah itu haram belaka, sehingga ada dalil kata kena semayang, kena puasa, kena solat. Semayang, solat samalah. Kena apa dia lagi? Kena tu. Cuma kena tu jatuh pada fardu, yakni wajib ataupun sunat. Begitu. Baik, katanya lagi apa dia? Hal demikian berdasarkan kisah seorang wanita yang menawarkan dirinya untuk dinikahi Nabi SAW. Tetapi Rasulullah SAW tidak menerimanya. Lalu dinikahkannya dengan seorang sahabat yang lain di masjid. Ada riwayat ni. Iaitu daripada siapa tu, tengok bawah tu. Ada riwayat Bukhari dan Muslim, nombor 5030 dan juga 1425. Baik, majoriti ulama dalam kalangan mazhab yang empat. Dia bermula dengan Abu Hanifah, Hanafi, kemudiannya Malik bin Anas, Maliki, kemudiannya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, kemudiannya apa dia? Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali. Majoriti ulama dalam kalangan mazhab yang empat secara umumnya menganggap pernikahan yang dilangsungkan di masjid adalah harus. Mubah, yajuz, itu istilah dia. Mubah, yajuz, itu semua menunjukkan pada harus. Buat boleh, tak buat pun tak ada masalah. Nak buat pun okey-okey lah. Kalau kena cara, dapatlah pahala. Tapi tak kena cara, dikhawatiri jadi jatuh pada, boleh jadi makruh, dan takut-takut boleh jadi haram. Di karaoke dah pula. Pernah berlaku ya, masa saya bertugas tu. Bila di bawah tu adalah dewan kahwin, dewan jamuan. Mereka kahwin atas, mereka akad nikah atas. Kemudian rombongan akan turun ke bawah untuk jamuan. Kadang-kadang jamuan itu dibuat betul-betul nak masuk dekat waktu Zuhur. Kan waktu apa dia panggil? Waktu menyambut menantu ataupun waktu rombongan datang tu, kan biasanya pukul 12.30, pukul 12. Apa yang pernah berlaku, pengantin tu lewat sikit macam mana? Masa tu Zuhur awal pukul 1. Time nak azan tu bolehlah DJ tu pergi buka kompang, tuan-tuan. Gedebang. Jam kita masa tu. Masih baru ya, masih tengah bereksperimen. Lepas daripada kes itu, masjid mensyaratkan tidak boleh ada DJ. Tak boleh. Dia buka lagu dandut lah apa. Karaoke bagai. Dalam masjid. Dia tak kira Kuala Lumpur ni masjid pun tempat karaoke. Kejutan budaya saya mari tempoh hari. Majlis hari raya. Ni, pengurusi AJK duduk karaoke. Saya jam. Memanglah dia buat luar daripada masjid. Dia buat kawasan kawasan masjid lah ya. Tapi nya karaoke lagu pop ye lah apa semua. Aduh, saya kata jam betul. Ni geng-geng datuk-datuk ni. Kasih Tan Sri ni. Pengurusi AJK masjid ni. Ada lagi dia punya semangat dia. Boleh dia karaoke majlis sambutan hari raya masjid. Oh meriah kalau Kuala Lumpur ni, masjid ni Boleh dia karaoke. Aduhai, saya kata. Bagi dia karaoke tu, tak ada apa. Bukannya. Setahun sekali Ustaz, dia kata. Eloklah.
Baik, kemudian katanya lagi apa dia? Dan sikit lagi saya sambung tadi pengalaman saya lah. Kita pernah khidmat masjid ni. Jadi lepas daripada hari itu kita haramkan DJ. Kalau kata nak panggil persembahan ke apa semua, bolehlah selawat ke, bolehlah marhaban sikit, begitu je lah. Tidak ada dah DJ apa nama karaoke, memang haramkan langsung, tak boleh dah. Dan kalau saya bertugas hari itu, 5 minit sebelum apa nama nak masuk waktu, saya akan buat announcement. Assalamualaikum bagi pihak Masjid Osama bin Zaid. Saya mengucapkan tahniah kepada pasangan pengantin dan kedua-dua buah keluarga. Saya sebut gitu. Kemudiannya saya sebut apa dia lagi? Untuk menambahkan keberkatan agar perkahwinan ini berkekalan sampai ke akhir hayat, mintalah para jemaah khususnya keluarga-keluarga terdekat yang tidak bermusafir untuk naik berjemaah bersama kami. Baru nampak ramai naik jemaah, tuan-tuan. Kalau tidak, Allah, ramai orang tapi jemaah satu saf. Pelik betul. Ini ujiannya atau pencabarannya di majlis di masjid. Lepas tu pengantin apa semua nak naik macam mana? Make up 14 inci tu. Yang lelaki biasa naik lah solat. Jadi kita bagi targhib, ancaman sikit, kita kata untuk keberkatan, kebetulan buat di masjid yang supaya berkekalan sampai ke akhir hayat. Dia dengar lah kot. Nampak tengok ada pengantin lah. Begitulah lebih kurang. Sebelum tu memang cukup tak selesa. Kami bersolat dalam keadaan mereka tengah bising di bawah ataupun bunyi masa dah ada DJ tu dipasangnya lagu la haula wala quwwata illa billah. Memang tak boleh kontrol. Jadi lepas tu kami belajar barulah ada SOP tu, barulah nampak okey lah sikit, ada perubahan tu. Baik. Alasan di sebalik pandangan ini adalah berdasarkan atas beberapa hujah. Antaranya hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'linu hadzal nikah waj'aluhu fil masajid wadribu alaihi bid-dufuf." Maksudnya iklankan pernikahan kamu, yakni war-warkan pernikahan kamu, bukan iklan dibayar iklan TV apa semua tu. Ni maksudnya war-warkan. Langsungkannya di masjid, pukullah rebana dalam majlisnya. Hadis riwayat Tirmizi nombor 1089. Walau bagaimanapun hadis ini dinilai lemah oleh para ulama. Antaranya Imam Tirmizi sendiri. Ini sedikit technical hadis. Kenapa hanya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dinamakan sahih? Kerana hanya Imam Bukhari dan Imam Muslim mensyaratkan hanya hadis sahih dalam kitab mereka. Adapun Sunan Tirmizi ataupun Jami' Tirmizi itu, Sunan Nasa'i, Musnad Ahmad, Sunan Abi Daud dan seumpamanya, kutubus sittah yang lain itu, tis'ah, mereka ni majoriti hadis sahih, tapi ada sedikit hadis yang dhaif yang sengaja mereka masukkan dengan tujuan-tujuan yang khusus. Sebab tu kadang-kadang kita akan jumpa hadis yang kita bincang sebagai lemah dan terlalu lemah dikritik oleh ulama-ulama, dan sebenarnya bila Imam Tirmizi masukkan, Imam Tirmizi bermaksud untuk nak kata ni hadis dhaif, yang ni hadis sahih. Yang atas ni hadis sahih, yang ni hadis dhaif. Contoh tapi sistem dulu dia tak adalah nota kaki. Kita hari ni ada nota kaki. Ni hadis lemah. Jadi bila ulama-ulama hadis baca hadis, dia baca sanad, isnadul hadis, nama-nama perawi tu automatically mereka tahu ni hadis dhaif. Kenapa hadis yang sama matannya ada pada dua tempat? Kerana yang pertama Imam Tirmizi contohnya nak tunjuk hadis ni yang sahih sanad dia. Yang bawah ni walaupun matan sama ataupun berbeza sedikit, tapi sanad dia ada masalah, ada kecacatan yang tersembunyi di mana pakar-pakar hadis saja tahu. Contoh hadis yang menyatakan mati pada hari Jumaat dan malam Jumaat confirm masuk syurga ataupun bebas azab kubur lebih tepat.
Hadis tu riwayat Tirmizi, tuan-tuan. Dan riwayat Ahmad. Adakah hadis tu sahih? Imam Tirmizi kata hadis tu tak sahih. Habis itu kenapa dia masuk dalam Jami' Tirmizi dia? Untuk nak kata hadis tu tak sahih. Masalah ustaz-ustaz kita sebahagiannya, dia baca Bahrul Madhi, karya syarah hadis bahasa Melayu paling besar tu, yang Ustaz Syamsuri Ahmad suka duk baca tu. Dalam tu adalah hadis yang kata mati hari Jumaat, mana Jumaat bebas azab kubur tu. Sebab tu masyhur di alam Melayu kita ni, mati hari Jumaat, Allahu Akbar, biarlah jahat pun, mati hari Jumaat bebas azab kubur. Padahal mati tu buat maksiat mati. Ada. Apakah ada kelebihan khusus mati hari Jumaat? Tidak ada sebenarnya, tuan-tuan. Berdasarkan hadis, tak ada. Mati bila-bila tak ada masalah, asalkan husnul khatimah. Matilah hari apa pun, matilah di mana pun, tak ada masalah. Matilah bagaimana cara pun, sakit ke, accident ke apa semua, yang penting husnul khatimah. Itu yang paling penting. Cuma ada orang ni, ustaz, kalau boleh nak mati di kampung lah. Kalau boleh nak mati di Mekah, tu semoga Allah Ta'ala menghargailah niat kita. Kalau mati di Mekah, dikuburkan sekejap bersama dengan di tanah Rasulullah SAW, para sahabat. Adakah ada kelebihan tertentu? Tanah Madinah, tanah haram, ada kelebihan. Kita yang mati kalau tak cukup husnul khatimah, tak ada apa, tuan-tuan. Sebab apa? Abu Jahal, Abu Lahab mati di Mekah, elok je neraka, tak ada apa. Jadi kena faham sungguh kaedah tu. Mati di mana tak ada masalah. Yang penting Allah makhtimna bi husnil khatimah. Yang paling penting minta mati dengan cara yang paling sempurna iman. Paling sempurna iman, itu yang paling penting. InsyaAllah, amin. Baik, faham tadi. Jadi ada setengah ustaz dia berhujah. Hadis ni kan Imam Tirmizi yang riwayat, mana boleh tak sahih? Dia tak faham dah. Bahawa Imam Tirmizi ada memasukkan sebahagian sengaja. Itu seni dia, sebab dia punya kaedah Imam Tirmizi. Jadi benda ni lah yang kita perlukan orang macam Ustaz Zulkhairi, orang yang sedikit mendalam dalam bidang hadis untuk menerangkan kepada kita. Kalau sekadar kita lalu begitu jumpa hadis semua kita kutip, maka dikhawatiri sebahagiannya hadis yang dhaif dan tak boleh jadi hujjah. Kita ambil dan pegang dan bawa dia sampai ke mati. Termasuklah hadis yang kita sebutkan tadi, iaitu mati hari Jumaat ataupun malam Jumaat bebas azab kubur. Implikasinya apa? Ada orang telefon seorang ustaz popular ni, dia tanya, "Ustaz, mak saya mati hari Selasa, boleh ke nak tanam hari Jumaat?" Sebab apa? Sebab dia nak kononnya nak bagi dapat fadilat mati. Pada awal hakikatnya kawan tu mati hari Selasa. Sebab ada semacam ada keyakinan jika tanam hari Jumaat maka dapat fadilat yang kata bebas azab kubur tu. La ilaha illallah. Tengok kesan implikasi beramal dengan hadis-hadis lemah tanpa memahami bahawa hadis itu lemah. Tapi dia kata ni Imam Tirmizi riwayat ni, takkanlah tak sahih. Kita kata Imam Tirmizi sendiri kata tak sahih, masalahnya. Di itulah sama-sama ustaz pun jeng kering lepas ni. Memang payah kita nak fahamkan. Memanglah tak ngaji kot. Allah Rabbi. Ustaz. Baik, kita pergi lagi. Laju ya. Ustaz, tapi memang itu kepercayaan kita dulu Ustaz. Yang nak belajar sekarang mungkin tahu, tapi sekarang pun ada juga lagi beranggapan macam tu Ustaz. Memang dah lekat kepala kita. Sebab memang dah ada hadis, dah ramai ustaz-ustaz popular duk bawa benda tu. Macam mana nak bagi faham tu? Gitulah. Baik. Kalau nak test lepas ni, mudah saja. Ibu-ibu sekalian, kita tanya suami masing-masing. yang tak biasa dengar ceramah kita ni, kita tanya, "Bang, betul tak ada hadis sebut mati hari Jumaat malam Jumaat bebas azab kubur?" Tunggu jawapan dia apa. Memang dia orang duk dengar kat masjid pun selalu kuliah-kuliah. Itulah jawapan dia. Itulah bendanya. Kalau gitu syok lah. Jahat macam mana, berdosa macam mana, mati hari Jumaat. Allah, dia kata untung dia. Rasuah makan banyak. Duduk buat jahat, buat tu, buat ni. Mati hari Jumaat. Untung dia. Ada.
Bagaimana pula orang yang kita kata mercy killing, apa nama yang terpaksa dihentikan mesin alat bantu nyawa tu kan. Ada doktor kata kalau tutup ni mati terus. Isteri saya berhadapan dengan perkara-perkara itulah di ICU ya. Kalau tutup mesin mati. Jadi mungkin kalau orang tu dia pegang hadis tadi dia kata tak apa kita tunggu hari Jumaat depan lah. bagi paling tidak hari Jumaat. Jadi bahkan saya pernah buat satu ni tak betul lah, kita punya imajinasi lah. Contohnya ada orang nak bunuh diri. Dia pun panjat lah menara masjid tu. Kebetulan dia panjat tu ustaz duk mengajar kuliah subuh ke kuliah maghrib gitulah. Ustaz kata siapa baca hadis tadi lah, Rasulullah kata siapa yang mati hari Jumaat bebas azab kubur. Maka dia pun berhenti sekejap. Rugi mati malam ni. Terjun malam Jumaat lah. Itu tak betul saya punya. Saya punya. Kalau stand up comedy tu saya punya write up lah tu. Baik, kita pergi lagi. Begitu juga Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i yang mensyarahkan ataupun yang menulis kitab Fathul Bari syarah pada Sahih Bukhari. Selain itu dianjurkan nikah di masjid kerana masjid adalah tempat ibadah. Dan nikah adalah sebahagian daripada ibadah kerana itu ianya digalakkan untuk diadakan di masjid. Begitu juga kerana masjid adalah tempat yang mulia. Selain akad yang dilakukan di masjid dapat dilihat oleh orang ramai yang menjadikan pernikahan itu lebih tersebar dan diketahui ramai. Sifat perkahwinan kena sebarkan. Sebab apa? Untuk tutup fitnah. Tiba-tiba dilihat berdua-duaan. Dah mari mana pula ni? Orang ambil gambar sebar dalam grup WhatsApp perumahan ke masjid ke. Kata haji dah. Jadi rupa-rupanya sudah berkahwin. Barulah. Sebab tu tak boleh tutup benda yang bersifat perkahwinan. Tak boleh dirahsiakan. Kesimpulannya, pada asalnya akad pernikahan yang dilangsungkan di masjid tidak bercanggah dengan syarak. Tak betul lah kalau orang kata kahwin di masjid ni sama dengan Kristian kahwin di gereja. Tak betul, tak boleh. Tak betul. Bahkan sebahagian fuqaha menganjurkan dan menggalakkannya. Fuqaha apa dia? Ahli-ahli fiqh. Oleh itu, kepercayaan sebahagian masyarakat yang menganggap disunatkan untuk mengadakan akad pernikahan di masjid, wallahu alam, adalah tidak salah. Adalah tidak salah pada asalnya. Tapi hukum asalnya harus. Tapi kalau buat tu niat kerana ibadah apa semua nak ikut sunnah, ada hadis Nabi yang sebut semua, semogalah dapat pahala sunat di situ. Pahala sunnah di situ. Sebab apa? Rasulullah pernah kan dia bukan macam isu adat, maka tak ada masalah untuk kita beramal dengannya sebenarnya. Itu pandangan ulama. Hadis dhaif ni kita tak tolak secara mutlak ya, dhaif ringan. Kita faham tu? Yang kita tolak hadis dhaif jiddan, terlalu dhaif dan sehingga tahap palsu. Itu memang tak boleh lah. Tapi hadis dhaif ringan kerana tak cukup syarat 5 hadis sahih, ada sikit-sikit isu tapi dia dhaif, lemah, biasa, lemah ringan, maka boleh beramal sebagai kita kata kalau benda itu untuk fadailul a'mal dan juga targhib wa tarhib. Boleh. Baik, seterusnya. Adapun tanggapan bahawa perbuatan mengadakan pernikahan di masjid menyerupai ataupun tasyabbuh, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, kata Rasulullah. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk kalangan mereka. Tasyabbuh di sini adalah dalam urusan agama. Tiba-tiba pakai salib, tak boleh lah. Itu memang logo agama kufar. Kita berbangga. Sebab tu dalam masalah Christmas ya. Christmas ni isu panjang lah kami bincang. Adakah boleh untuk mengucapkan Merry Christmas? Sebagian ulama tegas. Macam Hamka ke apa, tak boleh. Dia tak bagi sambut bersama apa semua. Sebab realiti di Indonesia, bila kata okey, dia bukan setakat
dia bukan setakat ucap Merry Christmas, dia sekali-sekali pergi sambut benda tu. Budayanya di bandar-bandar ya. Jadi yang terbaik kalaulah kita terpaksa. Ni saja kita pun tak ada kawan Kristian, tak adalah kawan best friend, kawan sekolah ke kawan kerja ke apa semua, tak ada pun. Tiba-tiba nak tulis di Facebook ke Merry Christmas, tak perlu, tak ada keperluan. Melainkan kita adalah kawan-kawan sekerja ataupun kita bos, orang bawahan kita yang memang sambut Christmas, paling tidak pun lah untuk mengelakkan, kita kata paling selamat lah, sebut saja selamat bercuti, dah settle masalah. Happy holiday, okey lah. Tak payah Merry Christmas, tak payah selamat hari raya, tak payah. Itu yang selamat lah, itu yang terbaik. Dikhawatirilah bila dibenar, walaupun ulama bincang dan sesuatu kita di Malaysia yang berbilang kaum apa semua ni perlu meraihkan. Itulah cara Islam meraihkan, adalah kita tak iktiraf agama kamu, tapi kamu memang bebas untuk amal agama kamu. Cuma nak kami iktiraf, minta maaf. Tak boleh. Tak boleh. Kita tak boleh kata, alah sama je Kristian dengan Islam. Tak boleh. Jangan tak kata begitu. Jangan. Tak mungkin sama. Islam dengan agama tak mungkin sama. Dan cara kita hormat mereka adalah kita tak boleh maksudnya cara kita hormat agama mereka, kita kata kamu buatlah apa yang agama kamu suruh, saya takkan kata ya dan tidak akan tidak. Kami begitu. Itulah caranya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma Qul ya ayyuhal kafirun, tak ingat dah. Tak ingat tu. Baca sikit. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'budun ma. Bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Jadi bukannya bila bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami tu okeylah, pergi raikan semua. Dengan kita orang awam yang tak ada keperluan tu tak payah. Melainlah kita ni pemimpin apa semua yang memang sedikit ada keperluan, itu pun sangat terbatas dan mesti menjaga. Tidaklah sampai pakai baju Santa Claus, jadi Santa Claus dah pula. Dia pula pergi berlakon jadi Santa Claus bagi hadiah apa semua, tak perlulah. Kita cukup tak selesa bila ada mak ayah yang pergi ke mall ambil gambar. Bukanlah kita syadid ya, tapi kita faham. Kita bawa ke mall, bila anak-anak tengok, saya akan terus kata ni adalah sambutan raya Kristian. Wahai anakku, tak adalah begitu ya. Kata kakak ni Christmas, dia orang masih seronok lah ni. Ni bukan agama kita. At least kita tegaskan dari awal, ni bukan agama kita. Ni bukan yang agama kita suruh buat. Ataupun ni bukan sambutan hari raya agama kita. Ni agama Kristian. Jelas gitu. Tak perlu nak seronok pergi ambil gambar pakai topi merah apa semua tu gini. Bagi orang yang sedikit sensitif, yalah tak ada keperluan kan, gitu. Kalau benda itu bersabit budaya, cerita lain. Kalau bersabit budaya, contoh kita pergi masuk tempat orang asli pakai dia punya topi cawat pula, topi apa? Topi dia punya jerami-jerami itulah, tu tak ada isu. Topi jerami-jerami dia orang Dayak ke apa semua, sebab itu bukan pakaian agama, itu memang pakaian tradisional dia. Baik, akhir sekali penutupnya. Namun adalah wajar untuk tidak menjadikan sebagai satu kelaziman untuk mengadakan akad nikah di masjid, kerana kelak ada yang menyangka ianya satu kewajipan. Saya ingat ni payahlah nak berlaku. Semua orang faham bahawa nikah di masjid itu bukan satu rukun macam kita bincang tadi. Di samping negara kita yang mengamalkan mazhab Syafi'i sebagai mazhab rasmi, yang mana fatwa dalam mazhab Syafi'i melarang wanita haid untuk masuki masjid. Hal ini sudah tentu menyulitkan kaum kerabat yang ingin menyaksikan suatu majlis pernikahan itu. Dalam bab ni, ramai orang Melayu tak jadi mazhab Syafi'i. Itulah masalahnya. Keluar habis mazhab maksudnya. Dia ambil pandangan mazhab lain yang ringan, iaitu walaupun uzur, boleh masuk masjid. Malah perlu juga diketahui bahawa tidak ada apa-apa fadilat bernikah di masjid, tidak ada fadilat khusus ya. Tidak
tidaklah satu orang yang bernikah di masjid itu pernikahannya akan menjadi lebih damai. Sekiranya ia mempunyai kelebihan tertentu, sudah pasti Nabi SAW sendiri akan mengadakan pernikahan baginda di masjid. Nampak tak? Dan menyuruh para sahabat mengikutnya. Sebab tu saya tanya tadi, Rasulullah para sahabat nikah kat mana? Ada ke yang setiap minggu Rasulullah sibuk? Mana tu? Ada backwash. Ada akad nikah di masjid. Letih. Jadi meriahlah masjid macam kita hari ni. Sebab apa? Hari-hari ada akad nikah di masjid. Kes sahabat tadi adalah kes terpencil. Bila wanita tu datang jumpa Rasulullah tahu Rasulullah nikahilah aku. Rasulullah tak nak lah. Sebab majoriti isi Rasulullah ini kerana wahyu daripada Allah. Termasuklah Aisyah radhiyallahu anha. Hikmahnya apa dia? Anak dara hanya 2 orang sahaja. Siapa dia? Maryah Al-Qibtiyah dan juga Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah menjadi mufti ataupun ulama wanita yang pertama dalam Islam. Pakar rujuk yang banyak membetulkan sedikit kesilapan sahabat-sahabat dalam memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila ada sahabat-sahabat, kadang-kadang Abu Hurairah dia mari lewat majlis Nabi. Jadi dia bawa balik hadis. Hadis itu adalah dalam yang ilmu hadis kita bincang, para ulama bincang. Ada Al-Imam Zarkashi rahimahullah tulis kitab khas menghimpunkan pandangan Aisyah, maksudnya kritikan Aisyah terhadap sahabat. Aisyah betul kan Abu Hurairah bukan macam tu. Rasulullah kata lagu ni, kamu salah faham. Kamu mari lewat, yang depan kamu tak dengar, kamu riwayat separuh, kamu faham salah. Ni Aisyah hebat tuan-tuan. Ada sahabat-sahabat hormatlah Aisyah ni sebab apa? Sebabnya hadis Rasulullah ni daripada dia bab wanita haid nifas wiladah apa semua, bab fikun nisa mari daripada Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan Aisyah ini antaranya isteri Rasulullah yang wahyu turun ketika dia bersama dengan Rasulullah, maksudnya dia tidur sekali dengan Rasulullah, wahyu turun. Tu hebatnya ummuna mak kita iaitu Aisyah radhiyallahu anha. Jadi bila Syiah mengkafirkan Aisyah, tiba-tiba kita rasa okey, wal iyad billah min zalik. Tak boleh. Aisyah ni kita panggil ummul mukminin. Mak kita, malaikat kita tak rasa diri kita ni mukmin. Wal iyad billah min zalik. Jadi bila Syiah kafirkan mak kita dan kita rasa okey, dia hanya mazhab saja. Ni yang saya kata, minta maaf sebut ustaz-ustaz pun sebahagiannya tak berapa faham dalam bab ni. Dia bukan isu mazhab Syiah ni. Akidah, usul akidah. Mereka mengiktiraf Islam, tauhid, nama Allah, tapi dalam masa yang sama mereka syirikkan Allah. Adakah itu tauhid? Tauhid ini adalah nafi dan isbat. Mengiktiraf Allah sebagai tunggal dan menafikan apa saja yang boleh mensyirikkan Allah. Baru betul. Sebab itu la ilaha illallah. Nafi dulu. Tiada yang layak disembah. La ilaha. Ilah tu apa dia? Yang disembah, yang diminta, yang diharap, yang dikembalikan, yang dipuja, yang dimohon. Itu ilah. Jadi la ilaha, tiada yang kepadanya kita mohon, yang kepadanya kita minta, yang kepadanya kita kembali, yang kepadanya kita berharap, yang kepadanya kita segala-galanya, illallah. Itu dia panggil nafi dan isbat. Nafi dan isbat. Tapi apabila sebaliknya berlaku, Syiah ni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa aliyyu waliyullah wal khamaini hujjatullah wal la'nan ala Abi Bakr wa Umar wa Uthman. Ni mari mana tuan-tuan? Ibu sekalian. Jadi penutupnya, bahkan kita pernah digemparkan, kata penulis kita ni, dengan satu majlis pernikahan di masjid yang menjadi kecoh kerana mas kahwin yang disediakan pihak lelaki tidak cukup sebagaimana yang dijanjikan sehingga menyebabkan perkahwinan terpaksa dibatalkan. Bahkan tak ingat saya tengok video tu ya, bergaduh, memang bertumbuk kedua belah pihak dalam masjid.
Sebabnya contoh, hantar janji 10,000. Masa sampai, belik-belik album, apa 5,000 ini? Naik angin. Ada juga begitu ya. Harap-harap kita tak terlibatlah dengan isu-isu yang tidak bermoral begitu. Akhir sekali, penutupnya, menjaga kemuliaan masjid, kata pengarang kita ini, namun begitu, sekalipun boleh untuk diadakan majlis akad nikah di masjid, tak ada masalah, harus, bahkan insya-Allah kalau buat sungguh-sungguh jaga SOP apa semua, boleh jadi sunnah yang sunat hukumnya. Tapi kemuliaan masjid mestilah dipelihara. Janganlah duduk naik atas mimbar ambil gambar tu, tolonglah bagi tahu anak-anak, ibu-ibu sekalian tu. Dia ambil pula kayu khutbah tu duduk posing situ. Allah, pening saya tengok. Benda korang ni, ya Allah. Aduh, hai. Dan akhir sekalinya, sekiranya terdapat jangan dicemari masjid dengan pakaian pengantin dan para hadirin yang tidak menutup aurat dengan sempurna. Ini pun isu yang hampir tidak mampu dikawal. Minta maaf, Bu. Jadi lebih baiklah kalau kita dah menjangkakan ahli keluarga kita ni memang jadi seksi-meksi belaka. Ada pun sebahagiannya memang jadi dia elok je masa biasa-biasa, elok je. Mari ada majlis dia lain macam selalu. contoh. Maka untuk selamat pada saya ya, bagi mereka yang ada rumah yang agak selesa, ada kawasan ke apa semua, adalah lebih baik kalau menikah di rumah. Pada saya lah. Ataupun kalau masjid di kawasan kita tu memang jenis ada tempat khas dia macam saya sebutkan tadi, di luar masjid, tidak melibatkan dalam dewan masjid. Pada saya tak ada masalah lah. Tak ada masalah. Tapi masjid kalaulah tidak begitu, dan kita pun tahu ahli keluarga kita jenis tak makan saman belaka, baiklah. Angkat handbrake tu, kita buat di rumah lah, senang. Jadi selamat belaka-belaka. Sekiranya terdapat perkara-perkara yang mencemari kemuliaan masjid seperti pendedahan aurat, mengotorkan masjid, dan muzik yang ditegahkan syarak, maka hukum asal yang difatwakan harus itu boleh berubah menjadi ditegah dan dicela, yakni sikit lagi nak jadi berdosa dan haram lah. Begitu. Wallahu a'lam. Ada soalan ke sebelum kita tutup? Ustaz, selalunya kan macam masjid ni fungsi dia bagi orang-orang yang macam rumah-rumah dekat flat ke rumah biasa lah kan, dia gunakan maksudnya dia mengharapkan sangatlah suasana di masjid tu kan. Sesuai betul. Maksudnya kalau rumah dia sempit, tak muatkan sekurang-kurangnya dapat, kalau kat masjid dapat 2 family datang ke apa semua kan. Lepas tu sekarang kadang-kadang masjid tu dia bagi satu ruang khas untuk buat jamuan jugalah. Macam Masjid Syed Iman, dia ada tempat nikah kat atas tu, bilik kuliah tu jadi tempat nikah. So betul ada dewan pula, kita buat macam dewan terbuka tu untuk makan-makan jugalah kan. Tapi itulah, tapi memang Ustaz, orang-orang flat, kalau orang-orang biasa tu dia orang kan prefer nikah kat masjid. Buat suasana tu agaknya kan. Itulah kalau pihak pengurusan sedikit bijaksana, itu juga peluang dakwah sebenarnya. Jadi yang datang tu nanti bolehlah ditaskirahnya sedikit, apa semua begini. Tapi pengalaman saya, juru nikah ni dia sibuk. Dia schedule dia tu lebih lepas dia nikah sini, dan dia nikah lain pula. Jadi bila dia nikah sini, dia tinggal kawan ni, lantak pandai-pandai lah kamu nak apa. Dia pun pergi. Dia tinggal masjid tu full furnish untuk majlis ni. Kawan ni pun guling-guling lah ambil gambar. Sekarang ni mudah Ustaz. Kan musim Covid ni, siapa pun tak boleh nikah kat masjid. Kena angkat nikah kat pejabat agama aja, senang. Saya pun kadang bergurau juga dengan adik-adik ni lah. Siapa nak nikah ni, untung ni masa Covid ni jibat banyak. Kalau tidak Ustaz. Macam sebelah kak ni dekat pejabat agama tu, dia orang dah sediakan macam pelamin siap untuk akad nikah dengan gambar-gambar. Senang. Khidmat semua sama aja. Itulah. Bagus juga tu. Okey, ada lagi kan? Sebab kalau dekat masjid memang ganggu. Tamu-tamu yang wanita ni berpakaian tu memang majoritinya takkan tutup auratnya. Itulah.
Jadi jika kita ada sedikit pengaruh dalam keluarga, kita ibu, kita maklum, kita orang besar, bolehlah maksudnya bagi cadangan dengan cara yang harmoni lah, yang harmoni. Yang ni akhirnya mencapai kata sepakat. Dia nak sangat masjid tadilah, nak selesa luas. Kemudian nak ambil gambar apa semua tu, nak melarang apa semua tu, dia puas hatilah dia kata ya. Alternatifnya, tapi nasib baiklah sekarang ni memang tak boleh lah kan, sebab COVID ni. Lepas-lepas ke depan tu jika ada KK itu lagi, mungkin kita boleh bagi cadangan, iaitu cari masjid yang memang ada sediakan tempat nikah tu, yang kita tahu masjid tu memang melarang nanti masuk ke dalam dewan solat untuk apa-apa dan seumpamanya. Sudut pakaian tu, itulah macam mana nak kena kempen lah. Dan kita pun tak naklah judgemental bahawa itu ramai je orang yang muda-muda, memanglah dia begitu kan, tapi akhirnya bila dah berumur sikit apa semua, okey je. Cuma sebab dia umur panjang sikit, adalah peluang tu lagi. Nah, mungkin kita ambil lah part itu sebagai salah satu cara dakwah, iaitu semogalah dia datang ke masjid tu tiba-tiba terjatuh hati, terjatuh tangga macam mana kan. Begitulah keadaannya. Wallahu a'lam. Ustaz, boleh sediakan jubah khas Ustaz, macam kalau nampak perempuan tak tutup aurat kan, kepimpinan masjid tu bawa jubah khas tu bagi dekat dia orang. Jubah macam masjid negeri tu baik kan, jubah macam robe tu kan. Kalau nampak tak sempurna baju dia pakai, bagilah dekat dia orang. Macam tu kita orang buat dulu masa kat Syidar dulu kan. Kalau memang buat jubah khas, kalau muslimat datang ke masjid yang pakaian dia agak yang menjolok mata sikit ke apa, kita bagi jubah, sarung baju jubah tu pada masuk masjid. Itu masa majlis kahwin ke tu? Yelah, kalau masa kahwin tu tak adalah, tapi kalau macam masa biasa, tapi kalau kata masjid nak buat macam tu kan, kalau kata ustaz siapa-siapa. Kalau buat kan, macam tu, confirm dia tak pilih dalam masjid tu. Hilanglah melarang dia. betul. tapi itulah kan, memang susah lah nak bagi tu. Tapi yelah, sebab kawan-kawan dia tahu dah pakaian dia tak patuh syariah kan, masuk masjid tak patuh SOP masjid kan. Mungkin dia tak pakai lah, mungkin dia keluar lah kot kan. Saya selepas duduk masjid tu, saya duduk sekolah kejap, sekolah mawib lah, sekolah rendah agama. Tapi isu ni saya bersikap positif lah, agak-agak sekalian ya. Kebanyakan ibu-ibu muda ni memanglah di bandar ni, dia memang itu budaya dia. Tapi kita tak naklah judgemental, yakni dengan dia tak tutup aurat tu bahawa dia tu tak baik ke apa semua. Kita tak naklah sampai tahap tu. Dan saya pernah bekerja dengan kawan-kawan yang rakan kerja yang tak sempurna tutup aurat, tapi sebab kita layan dia baik apa semua, kita tak pernah lah paksa ke sindir dia apa semua. Makan masa lah sikit bertahun-tahun, tapi akhirnya alhamdulillah sekarang tutup aurat apa semua bahkan lebih bagus pada kita, maksud minat agama apa semua kan. Jadi pada saya itu satu proses lah. So at the first sight kita jumpa orang macam ni, pada saya tak perlu judgemental, cuma adalah bila melibatkan kawasan macam dalam masjid apa semua tu, itu perlulah kita berhikmah dalam memberitahu. Tapi bila dah ramai satu gerombolan, satu pas, nak hikmah apa pula lagi. Memang mak bapak masing-masing lah kena uruskan kan. Itulah. Wallahu alam, itu sajalah. InsyaAllah nanti kita sambung lagi. Saya harap dalam 2 ke 3 pertemuan kita khatam buku ni. Seronok. Baru seronok belajar khatam. Ni bertahun kita nipis tak khatam. Ni sebab tu saya panggil majlis kita ni majlis bacaan bersama, membaca buku bersama-sama. Itulah. Ada soalan ke dalam chatbot kita tu? Kak Lina kita masih di sana tu? Kak Lina tu dah tulis. Kak Lina daripada Madinah tu. Pak hujan COVID makin rancak pula karok di restoran-restoran. Melepas dendam barangkali. Sejuk selalu tu. Saya cakap selamat menyambut. Ni. Maksudnya apa ni? Kak Lina berada di Mekah tu, jumpa orang karaoke ramai di restoran-restoran. Tak ada suara Lina. Oh, dia duduk Masjid Nabawi tu. Tak ada suara. Tak dengar suara. Okey tak? Okey. Okey.
Tak dengar? Okey. Okey. Tak ada pemerhatian di Malaysia lah Ustaz. Masa like after PKP dah tak ada semua kan. Macam seolah masyarakat kita ni macam masih belum ada insting untuk muhasabah diri dan berubah lah. Masih nak kembali berhibur dan karaoke ni dah jadi macam satu cara untuk diorang lepaskan dendam kot dah lama tak boleh keluar kan. So itu yang banyak tengok kedai makan banyak yang macam ada karaoke, sebelum ni tak ada. Tadi yang pasal Ustaz cakap karaoke di masjid apa semua tu kan. So ada juga masjid yang provide tempat untuk kenduri saja. Mungkin nikah tu lepas tu ada kenduri. Kalau dalam keadaan yang terjaga apa semua, boleh lah kan Ustaz. Ada kemah apa semualah, tapi tak adalah hiburan-hiburan yang melampau setakat lagu mungkin nasyid. Dibenarkan Ustaz sebab tadi ada dalam hadis tu disebut ada paluan rebana tu. Dan memang itulah amalan kami di Masjid Osama bin Zaid tu. Bila diorang guna DJ apa semua tu memang melampau lah. Lepas tu kami haramkan langsung DJ, tak bagi. Tapi kalau mereka nak panggil marhaban, kalau mereka nak panggil apa nama, ini main kompang-kompang, tu tak ada isu lah. Kita benarkan. Tak adalah kita kata rigid sangat. Itu amalan kami di masjid tu lah. Masjid lain saya tak tahu. Maksudnya ada keluasan di situ ya. Okey ke sana tu? Macam sejuk yang Kak Lina tu? Hari ni hujan Ustaz. Oh patutlah. Doakan kami sikit. Tu yang tak keluar tu. Kalau tak ni pergi, kalau tak tadi plan pergi Jabal Uhud tadi. Dia plan tangguh besok lah sebab hujan hari ni. Tu boleh join Alhamdulillah. Kalau yang pagi tak boleh join kat Syida sebab memang waktu subuh. Berbeza masa kan. Itulah. Ya, nampak Masjid Nabawi tu Masya Allah, rindu ya nak pergi. Seronoknya tengok. Dapat view belakang tu Alhamdulillah seronok dah. Live tu tau kita ni dengan Masjid Nabawi tu. Masya Allah rezeki kita malam ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah semalam pun direzekikan masuk Raudah. Raudah tak boleh banyak kali. Memang sekali je dalam 30 hari. Kena betul-betul betul fix time dia. Kalau 9.30 kata 9.30 lah boleh masuk. Lama tak? Dapat lama tak? Permit kena ni half an hour dia bagi. Oh lama juga tu. Alhamdulillah. InsyaAllah. Half an hour kalau solat di situ tu berapa rakaat dah tu? 15 minit tu beratur lah actually. 15 minit lagi tu dapat betul-betul dalam Raudah lah. Memang tak ada gebuk-gebuk, memang beratur, teratur semua. Memang spot kita memang dah ditanda. So tak ada isu dilangkau, ditolak apa semua. InsyaAllah lah teratur. Ini dah Selesa lah artinya. Ini dah kira VVIP punya apa nama? Kalau Ustaz sekarang kes naik ni takut tutup balik je. Nah, mudah-mudahan dengan sempat dapat Syida. Okey, terima kasih Kak Lina atas perkongsian yang luar biasa. Rezeki kita Ustaz malam ni Alhamdulillah. InsyaAllah kita tak ada apa-apa dah, boleh kita berhenti sini ya. Boleh Ustaz, dah 8 minit dah. Jazakumullah khair Ustaz semua. Macam Kak Liza bising sikit lah, rumah ada orang tengah bertukang. Jadi kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi Kak Iza akhiri dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran Liza. Besok pagi kita dengan Ustaz Nazri pula. InsyaAllah link pun tak buat lagi. Ada kot esok. Ustaz Nazri okey lah esok. Sebab dari kan Ustaz kalau nak cuti tak apa kita cuti lagi Ustaz. Saya cakap no. Okey dia on lah dia kata. Sebab dah 2 kali cuti kan, mana tahu kau jadi urusan lagi kan. Kita on don't worry. Yelah takut last minute dia on balik kan sebab dia sibuk kan, faham. So insyaAllah kita jumpa lagi pagi Liza ya. Kalau terlupa tu ingatkan lagi.
Terfikir macam-macam nak fikir sekarang ni, banyak kain baju tak lipat, tak lipat lagi barang. Yalah, Kak Syeda sibuk sana. Yalah. Saya terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah. Okay, dengan itu Kak Syeda sesi pagi malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam-malam tukar lagi.